Okey, seterusnya soalan ketiga berkaitan dengan sistem peredaran darah. Okey, ramai yang cakap sistem peredaran darah ni sangat complicated. Sebenarnya tidak. Okey, sistem peredaran darah ni sangat mudah sahaja dipelajari. Okey, kalau awak tahu konsep pengangkutan ataupun kitaran darah tersebut. Okey, so dalam sistem pengangkutan peredaran darah ni, okey, dalam pengangkutan dia tu ada 3 komponen yang utama. Yang pertama kita panggil sebagai paru-paru, yang kedua jantung, yang ketiga badan. So awak kena tahu dalam pengangkutan tersebut, dalam kitaran tersebut, ke mana darah beroksigen pergi, daripada mana dia datang, ke mana dia pergi. Begitu juga dengan darah tidak beroksigen, daripada mana dia datang, ke mana dia pergi. Okay. So, dia melalui tiga komponen tersebutlah, paru-paru, jantung dan badan. Okay. So, kita jawab dulu soalan ni. P itu adalah salur darah iaitu vena pulmonari, Q adalah septum. Okay. So, sekarang ni saya nak terangkan kepada awak dengan mudah, bagaimana awak mudah untuk mengingati ataupun bagaimana awak nak faham berkaitan dengan sistem peredaran darah manusia ni secara ringkas lah, secara mudah. Okay, saya akan gunakan whiteboard. Okey, yang pertama awak kena ingat, dalam sistem peredaran darah ada jantung yang pertama. Okay, main lah yang kita belajar, jantung. Yang kedua salur darah dan yang ketiga darah. Okay. So dekat jantung ni kita akan belajar bahagian-bahagian jantung. Okay, so bahagian jantung terbagi kepada beberapa bahagian lah. So ada ventricle, ada atrium, ada injap, ada septum. Tu awak kena tahu itu adalah anatomi jantung. Okay, kemudian ventricle ni terbagi, ventricle dan atrium terbagi kepada dua, kiri dan kanan. Okay, so memang ada dua dekat situ, right? Kemudian salur darah ni terdiri daripada 3 salur darah iaitu arteri, vena dan kapilari. Okay. Yang penting awak perlu tahu, arteri ni membawa darah beroksigen kecuali arteri pulmonari. Arteri pulmonari ni dia tak bawa darah beroksigen, dia bawa darah terdioksigen. Dalam keluarga arteri pulmonari ni yang tidak membawa darah beroksigen. Okay, dia bawa darah yang tiada oksigen. Kira dia degil lah dalam keluarga arteri ni. Dia melawan arus. Okay. Vena pula sama juga. Vena bawa darah tak ada oksigen kecuali vena pulmonari. Okay, vena pulmonari ni satu-satunya vena yang bawa darah beroksigen. Dia pun degil juga. Vena semua bawa darah tak ada oksigen, tapi dia degil, dia bawa darah beroksigen. Vena ni. Dan yang terakhir ialah kapilari. Kapilari salur darah yang paling kecil sekali lah dalam salur darah kita. Okay, yang ketiga kita akan belajar berkaitan dengan darah. Komponen darah terdiri daripada 4, iaitu sel darah merah, sel darah putih, platelet dan plasma darah. And then kita akan belajar pula berkaitan dengan jenis-jenis darah yang terdiri daripada darah A, B, AB dan O. Okay, ini je yang kita akan belajar di dalam sistem peredaran darah yang penting yang awak perlu tahu. Kemudian kita akan pergi kepada bagaimana darah ini diangkut, okay, dalam sistem peredaran darah. So kita kena tahu. Okay. Okay. So dalam sistem pengangkutan darah ni ada 3 bahagian yang penting yang awak perlu tahu. Pertama paru-paru, okay, yang kedua jantung dan yang ketiga badan. Okay, biasanya bahagian jantung ni adalah bahagian utama lah yang awak perlu tahu, di mana biasanya saya akan bagi kepada 4 bahagian lah. Saya akan bagi dia kepada 4 bahagian. Okay, kenapa saya bagi 4? Okay, sebab kita nak bahagikan dia kepada bahagian atas dan bawah, kiri dan kanan. Okay, so atas dan bawah ni biasanya saya akan labelkan dekat sini dengan peredaran pulmonari. Ingat peredaran pulmonari. Kemudian yang bawah ni kita labelkan dia dengan peredaran sistemik. Okay. Kemudian bahagian kiri dan kanan pula, kiri ni awak labelkan dengan darah beroksigen. Bahagian kanan ni awak labelkan dengan darah tidak beroksigen. Okay, tak beroksigen. Okay. So sebab tu saya labelkan atas bawah, kiri kanan, supaya awak tahu bila darah itu mengalir, diangkut. Okay, darah itu diangkut. Okay, kalau dia berada di sebelah kiri sini, dia pergi ke jantung. Okay. Bermakna darah itu adalah darah yang beroksigen sebab dia berada di sebelah kiri. So makna darah itu adalah darah beroksigen. Okay, dan bila darah itu keluar, okay, dia akan masuk ke anggota badan, okay, ke organ-organ semualah. Okay. Kemudian apabila darah itu daripada badan, dia mengalir masuk semula ke, okay, dia akan masuk semula ke jantung.
Okey, apabila dia berada di sebelah kanan sini, maksudnya darah tersebut adalah darah yang tiada oksigen. Maknanya dia keluar je daripada badan ni, dia tak ada oksigen dah. Sebab tu saya letak sebelah kiri, sebelah kanan tiada oksigen, sebelah kanan oksigen. So, bila dia keluar saja pergi ke sebelah kiri, dia dah tak ada oksigen, dia masuk semula ke jantung. Jantung keluar pula pergi semula ke paru-paru, membawa darah yang tiada oksigen. So, pergi ke paru-paru untuk apa? Untuk ambil oksigen. Alright? So, kena ingatlah, belah kanan ni ada oksigen, belah kiri ni tiada oksigen, belah atas ni kita panggil sebagai kitaran pulmonari, belah bawah ni kita panggil sebagai kitaran sistemik. Dan yang paling penting, dalam kitaran ni awak kena ingat 4 salur darah pada jantung yang bawa masuk keluar darah beroksigen dan yang membawa masuk keluar darah yang tiada oksigen. Okey. So, bahagian darah yang ada oksigen ni, darah yang bawa masuk darah yang ada oksigen daripada paru-paru ni, ini kita panggil sebagai darah yang bawa masuk darah beroksigen daripada paru-paru ke jantung, kita panggil dia sebagai vena pulmonari. Manakala yang bawa keluar dia daripada jantung untuk pergi ke badan, kita panggil sebagai aorta. Okey, nanti saya akan labelkan. Okey, yang ni kita panggil sebagai vena pulmonari. Tadi soalan tadi dia tanya pasal ni lah kan? Soalan tadi tu. So, vena pulmonari kat sini. So, dekat sini adalah aorta. Okey. Sementara itu, di bahagian darah yang tidak beroksigen ni, darah yang daripada badan masuk semula ke jantung. Okey, masuk semula ke jantung ni, melalui salur darah yang diberi nama vena cava. Okey, salur darah ni dekat sini namanya ialah vena cava. Okey, vena cava. Kemudian darah yang keluar daripada jantung, darah tidak beroksigen sini keluar daripada jantung. Okey, yang tidak ada oksigen ni keluar daripada jantung masuk ke paru-paru untuk ambil oksigen. Okey, melalui arteri pulmonari. Okey, itu yang saya cakap tadi. Okey, itu yang saya cakap tadi. Arteri ni bawa darah beroksigen. Tapi ada satu arteri ni duduk bahagian dekat darah yang tiada oksigen ni, iaitu arteri pulmonari. Sama juga macam vena. Vena ni daripada badan dia bawa darah yang tiada oksigen. Daripada badan ni dia bawa darah yang tiada oksigen. Okey, tapi ada satu vena ni duduk dekat bahagian darah yang ada oksigen, iaitu vena pulmonari. Okey, boleh faham? Alright.